Salam durian dan salam sejahtera. Selepas musim durian, apakah yang perlu kita lakukan untuk persediaan pada musim akan datang? Jadi pertama kita perlu melakukan pengaporan, iaitu membetulkan pH tanah. Jadi biasanya kita tahu durian mengalami masalah kekurangan kalsium. Dan kita dapati pada musim-musim yang lepas, banyak orang menghadapi masalah dan banyak masalah dituju kepada saya, terutamanya kekurangan kalsium, yaitu satu daripadanya kulit durian mudah mereka. Kedua, ada juga sintan-sintan biji hitam. Ketiga, kulit bila kita buka di dalam warnanya kekuningan, maksudnya kekurangan kalsium. Dan seterusnya juga ada yang isinya kurang lekit, maksudnya berair sedikit. Ini juga adalah kekurangan kalsium. Jadi kita tahu pergerakan kalsium adalah antara nutrien yang paling lambat dan yang paling kurang di dalam pokok. Jadi untuk mengatasi masalah ini, biasanya kita perlu lakukan ialah selepas musim durian kita memulakan proses pengaporan. Dan kita tahu pengaporan ada berbagai cara dan juga berbagai kaedah dan jenis. Kita boleh menggunakan kapur cecair ataupun kapur dalam bentuk serbuk. Tapi sedia kala kita tahu kapur serbuk itu biasanya boleh dikatakan kandungan kapur ataupun molekulnya agak besar, agak suka diserap. Jadi kalau boleh saya cadangkan kita menggunakan kapur cecair. Dan penggunaan kapur cecair itu adalah lebih cepat dan juga lebih mudah diserap oleh pokok disebabkan kehalusannya, molekulnya agak kecil. Dan biasanya kita melakukan kaedah ini dengan cara yang mudah, menggunakan biasanya kita akan menggunakan 1000 liter tong, dicampurkan dalamnya lebih kurang 2 hingga 3 tong nanoka, dipanconya, kemudian disembur di sekeliling akar, dia sehingga basah. Dan biasanya purata kita bagi untuk sepokok lebih kurang dalam setengah hingga 1 liter nanoka 6 bulan sekali lah. Jadi pancuan ini dapat mengurangkan keisian tanah, kedua dapat membekalkan kalsium untuk pokok, ketiga juga dia dapat membantu pertumbuhan pokok akar baru. Jadi selepas pengaporan, kita perlukan seminggu ataupun 2 kali hujan sekurang-kurangnya. Kita akan mulakan satu lagi rawatan untuk penyakit akar rumput. Sedia kita tahu selepas musim durian biasanya pokok akan mengalami masalah kanker ataupun masalah akar rumput, dan ini biasanya memang akan berlaku. Mungkin tidak semua pokok, ada sebagian pokok juga akan menghadapi masalah ini. Jadi langkah pertama ialah kita kena pergi membuat pemeriksaan setiap pokok, adakah pokok kita dijangkiti penyakit kanker ataupun penyakit rumput akar atau tidak. Dan seterusnya rawatan ini biasanya kita boleh mulakan dengan kaedah rawatan menggunakan setengah liter P400, setengah liter Feto, 1 liter aminofluid, dipancurkan dalam 1000 liter air dan disembur di sekeliling pangkal pokok, dari pangkal pokok hingga ke penghujung kanopi sehingga basah. Dan kita harus ulangi rawatan ini untuk 2 minggu sekali sekiranya pokok menghadapi masalah kanker. Tetapi jika pokok yang sehat, kita boleh ulangi setiap bulan sekali untuk 2 atau 3 pusingan supaya pokok lebih sehat. Jadi kaedah ini boleh membantu mengurangkan masalah akar rumput dan juga masalah kanker. Dan rawatan ini memang adalah satu praktik yang biasa kita lakukan. Biasanya tidak mahu pokok kita menghadapi masalah kuning ataupun kita sudah kelihatan pokok sudah ada gejala sakit yang teruk, baru kita mulakan. Mungkin itu sudah terlewat. Jadi kalau boleh kita nak melakukan rawatan pencegahan dahulu sebelum pokok itu menjadi lebih serius ataupun lebih ketara penyakitnya. Jadi ini merupakan satu langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dan seterusnya rawatan ini mungkin selepas seminggu ataupun selepas 1 hingga 2 kali hujan, kita boleh memulakan satu lagi kaedah, yaitu pembajaan. Dan biasanya pembajaan yang saya candakan ialah kita menggunakan baja yang tidak melesokkan akar, contohnya super green. Kita boleh taburkan 3 hingga 5 kilo, menggunakan 3 hingga 5 kilo super green, ditabur dari pangkal pokok sehingga ke penghujung kanopi. Dan biasanya baja ini boleh ditabur di dalam kanopi disebabkannya ia tidak melesokkan akar. Kalau biasa baja yang boleh melesokkan akar, tidak digalakkan berbuat demikian sebab dia boleh menyebabkan kesiraan pada akar dan juga pokok. Tetapi bagi super green disebabkan
formulasi yang kita gunakan itu adalah baja yang tidak boleh merecok ataupun dia lambat larut. Jadi sesuai digunakan, dan kaedah ni kita boleh gunakan setiap 3 bulan sekali. Maksudnya kalau selepas 3 bulan, kalau pokok masih tidak berbunga, kita boleh ulangi rawatan ini sekali lagi dengan Super Green. Dan selepas berbunga, baru kita mula dengan baja Super Fruit. Dan selepas itu juga kita boleh untuk memperbagi struktur tanah ataupun keadaan tanah dengan menggunakan baja SP361, iaitu lebih kurang dalam setengah beg hingga 1 beg, ditaburkan di penghujung kanopi ataupun di luar kanopi untuk menggalakkan akar bergerak lebih jauh keluar. Jadi di samping itu dia juga dapat menggemburkan tanah, iaitu dapat juga memberi peluang untuk pokok tumbuh lebih sihat. Jadi penggunaan baja organik dan juga baja kimia adalah diperlukan supaya kita boleh mencapai kuantiti dan juga kualiti. Jadi pengaporan ini, dengan adanya pengaporan, dengan adanya rawatan masalah kanker dan juga ditambah dengan pembajaan ini, semoga penanaman durian ini menjadi lebih mudah untuk kita. Dan kita dapati ialah dengan kaedah yang kita gunakan, biasanya masalah kanker dan juga masalah penyakit kurang. Dan kita dapati juga banyak orang menghadapi masalah selepas musim durian ini, banyak pokok yang mati. Antara puncak-puncaknya, satu daripadanya ialah penggunaan baja kimia yang berlebihan, atau pokok berbuah melebihi kapasiti ataupun kemampuan pokok. Contohnya kalau pokok tu umurnya 5 tahun, kita cuma boleh biarkan pokok tu berbuah 5 hingga 10 biji. Tetapi kalau kita menyimpan melebihi 40-50 biji, kemungkinan boleh menyebabkan kecederaan ataupun menyebabkan kematian pokok. Jadi antara faktor yang perlu kita buat. Sama juga dengan pokok yang dewasa. Seandainya pokok dewasa yang sudah ada menghadapi masalah kanker, kalau boleh dibiarkan musim ini bunganya dibuang, biar pokok pulih dahulu, baru kita biarkan berbuah ataupun berbunga pada musim akan datang. Jadi ini antara kaedah yang kita praktikkan supaya pokok kita hidup lebih sihat dan tahan lama. Kenapa kita perlukan satu package pemulihan selepas musim durian? Antaranya kita nak mengelakkan pokok kita mengalami kecederaan dan kematian sekiranya kita tidak lakukan rawatan dengan segera. Jadi bagi saya penanaman pokok durian sebenarnya tidak mudah, terutama kanker. Tetapi kalau kita melakukan langkah-langkah yang betul, kita dapat elakkan masalah ini ataupun kita dapat mengurangkan masalah ini. Sekian, terima kasih.